Okey, Assalamualaikum. Okey, nampak tak? Okey. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ni dapat lagi saya buat live. Dapat dijumpakan dengan anda semua kat luar sana. Okey, hari ni ada special sikit nak buat. Sebab biasa saya bercerita je, saya bercakap je. Tapi hari ni kita nak review produk ni. Ni kat sebelah ni, kat sebelah ni. Okey, sebelum kita review produk ni, kita ajak member-member kita masuk, ajak kawan-kawan kita, sahabat kita yang kat luar sana yang mana mungkin nak tahu macam mana bentuk garam buluh ni bila dah dibuka, macam mana pula rasanya. Jadi kita ajak share-sharekan saya punya live ni dan ajak rakan-rakan kita untuk masuk. Okey. Okey, sebelum tu saya setting jap. Okey. Alright. Okey, jelas nampak tak? Ada masuk. Okey, alhamdulillah. Dapat pun masuk ya. Okey. Selamat datang bagi yang baru masuk. Selamat datang. Okey. Jadi hari ni kita nak review sikit produk-produk yang ada kat depan saya ni. Dia sebab garam buluh ni dia sebenarnya dia ada upgrade punya version. Maksudnya dia repackaging yang baru. Dia repack. Dia punya packaging dia dah lain, berubah. Lepas tu dia punya, bukan dia berubah dekat luaran je, dekat garam buluh tu sendiri dia tambah dengan magnesium dia lebih, dia punya apa tu namanya, cara teknologi tu pun lebih. So kat situ tu yang dia kata mungkin rasa ni ada lain sikit. So sebab sebelum ni saya tak pernah lagi rasa garam buluh yang baru ni. Ini kira sebelum ni memang saya makan yang lama je lah, saya habiskan yang lama. So yang ni yang terbaru. So yang terbaru kita nak rasalah macam mana rasa dia, sebab dia kata rasa dia ada berbeza sikit, tak sama dengan yang lama punya. So kalau anda semua kat luar sana memang dah rasa, mungkin boleh share juga dia punya rasa tu macam mana, dia punya perbezaan tu macam mana, kan. Jadi kalau hari ni memang saya nak sharekan dia punya perbezaan yang baru dengan yang lama ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Syida. Cik Syida, mak angkat suami saya. Okey, terima kasih. Hari ni saya nak bagi review sikit pasal produk baru garam buluh. Kan ada packaging yang baru. So saya nak review ni. Cik Syida boleh tengoklah. Okey. Jadi saya start buka ni dalam pukul 9.05. Sekarang 9.03, ada lagi 2 minit. Bolehlah ajak-ajak siapa-siapa yang nak tengok kita punya apa beza yang lama dengan yang baru ni. Lagi baru macam teruja sikit. Sebab benda baru kan. Dia punya apa orang kata, dia punya bentuk pun lain, dia punya isi dalam pun lain. Tapi dia dari segi dia punya boleh kita katakan kita apa, nutrien. Kira dari segi nutrien dia bukan dia sama tapi lagi tambah, lagi bagus. Macam tu dia cakap lah. Jadi disebabkan macam tu, kita nak reviewkan kita punya garam buluh. Okey, so ada lagi 1 minit. Okey, siapa-siapa yang dah join boleh share-sharekan link dulu. Okey, so kita ajak kawan-kawan kita. Okey, tapi ada satu sebelum saya start, saya ada satu soalan nak tanya anda. Kalau anda tahu, dalam dalam dunia ni air yang kita minum adalah air apa? Yang kita minum air apa? Air kalau air tawar ke air masin yang kita minum? Kalau perasan lah, kita mestilah minum air tawar. Tapi kalau dalam dunia ni sebenarnya yang paling banyak dalam dunia ni, air paling banyak air tawar ke air masin? Air laut tu paling banyak.
Air laut tu paling banyak. Air laut tu maksudnya air laut tu adalah air masin. Tapi kita tak boleh minum. Kita boleh minum air tawar. Tapi Allah jadikan, pelik tak? Allah jadikan dunia ni 3/4 adalah air laut, adalah air masin. Betul tu Cik Syida. 3/4 daripada dunia kita ni adalah air, dan air tu adalah air masin, bukan air tawar yang mana kita sebenarnya tak boleh minum air tu sebab dia air masin. Kalau kita minum tak boleh lah, telan pun muntah balik. Kita tak boleh minum air masin. Yang kita boleh minum air tawar. Air tawar daripada sungai. Yang tu air tawar tu tak banyak pun. Yang air tawar tu. Tapi kenapa Allah jadikan dunia ni air masin yang banyak, sampai 3/4 dunia air masin. So kalau nak tahu yang tu, cuba bayangkan macam ni. Kita ada seekor kambing. Contoh kambing ekor kambing. Kita ambil kambing ni, lepas tu kambing ni matilah, kita bunuh ke apa, kita sembelih ke apa kan. Tapi ini sebagai andaian je lah, kira kambing tu dah mati. Lepas tu kambing ni kita belah dua. Satu bahagian kita letak dekat laut, satu bahagian kita letak dekat kawasan yang air sungai, air tawar lah. Kita letak kat situ. Lepas sebulan kita datang balik ke air laut. Bau dia macam mana bau dia? Kalau air laut ni biasanya bau laut je lah, dah tak ada. Bau busuk tu dah tak ada, betul tak? Tapi lepas bulan, kalau kita pergi ke air sungai tu ke apa kan, lepas bulan kita pergi sana, mesti bau dia tu masih ada. Lepas tu busuk, yelah bau bangkai kan. Bau bangkai, busuk apa semua. Kat situ kita dah nampak yang sebenarnya air garam ni dia bantu untuk apa? Dia bantu untuk buang segala toksik yang ada kat dalam dunia. Segala bau yang ada dalam dunia ni. Sebab tu kenapa Allah jadikan 3/4 daripada dunia kita ni air garam. Air laut dia jadikan. Sebab dia nak bersihkan kita punya dunia. Kalau tak ada air laut ni, memang boleh kata kita akan hidup dalam, macam mana? Tak boleh hidup lah. Sebab semua dengan bau dia tak bersih apa semua. Dan ini dia akan buang segala toksik yang ada. Nampak tak kejadian Allah tu cantik sangat. Okay. Alright. So itu cerita pasal air garam air laut. Sebab tu kenapa sebenarnya garam tu penting untuk badan. Sebab lagi satu, saya sebelum saya review satu lagi persoalan. Satu lagi soalan nak tanya. Okey. Daripada banyak air masin dalam dunia ni, apa air yang paling masin? Daripada banyak-banyak air masin dalam dunia ni, air laut lah apa benda kan. Apa air yang paling masin? Cuba 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup. Okey, air yang paling masin kalau nak tahu adalah air ketuban. Air ketuban, baby kan nak lahir kan, dia kena masuk dalam air ketuban. Dia kena hidup dalam tu dulu. Itu adalah air paling masin sekali sebenarnya dalam dunia. Dan dalam tu ada garam. Sebenarnya kita ni dulu masa kita kecil, memang kita hidup, apa orang cakap, badan kita ni dipenuhi dengan garam. Sebab garam tu memang diperlukan dalam badan. Tapi cuba bayangkan macam ni, kita menangis kan, air mata ni rasa apa? Kalau siapa pernah rasa masin kita punya peluh. Kalau pernah terasa, jangan jilat-jilat pula. Pernah terasa kita punya peluh rasa apa? Rasa masin. Nampak tak? Maksudnya apa yang ada dalam badan kita semua rasa masin. Maksudnya dalam badan kita ni memang memerlukan garam. Memerlukan benda yang masin ni. Jadi apabila makin lama makin tua, yelah kita berpeluh apa semua, dia keluar, lama-lama habislah. Sebab tu kita kena makan garam sebenarnya. Tapi garam yang macam mana? Garam yang baik. Garam baik tu macam mana? Garam contoh ni lah garam dia. Maksudnya apa? Garam yang ada magnesium tinggi. Dia boleh bantu untuk kita punya badan kuat apa semua. Okey, faham? Okey, so untuk cerita pasal garam tu, setakat tu kita nak masuk pula, nak tengok dalam, isi dalam ni pula. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk. Ini packaging baru tau. Okey, untuk sebab garam buluh ni dia ada dua jenis. Satu untuk masak. Okey, untuk masak. Ini untuk masak. Okey, ni untuk masak. Okey. Ni untuk masak. Dan yang ni dua-dua sekali lah untuk masak. Tapi yang ni yang lama, yang ni yang baru. Okey, nampak tak beza dia?
Nampak cantik sikit kan? Nampak dia punya ni menarik sikit lah. Menarik, tertarik. Kau memang debong. Okay. So, bila kita buka dalam dia. Alright. Okay, nampak. Ini yang lama. Okay, tak sekejap. Kat sini. So, kita buka yang ni. Ini yang baru. Okay, nampak ke nampak? Nampak ke tampak? Okay, ini yang lama. Ini yang baru. Okay, kalau nampak kat situ, nampak dia punya garam tu. Daripada luar. Dia punya ni jernih je. Kalau yang ni putih. Tak nampak pun dalam. Okay, kalau kita buka. Okay, dalam dia nampak. Macam tu. Okay. Dia, maksudnya kat sini, dia tak nampak lah luar tu kan. Okay. Yang ni, kalau kita buka. Okay, nampak? Dia Lucina. Dia Lucina, nampak saya Lucina lah. So di botol dia. Ni untuk yang masak. Maksudnya kenapa? Untuk yang masak ni tadi. Sebab kat dalam ni pun disediakan sudu. Dia ada sudu dia. Dia ada sudu dia. So jadi tak payahlah kita susah-susah nak mencari sudu untuk gunakan garam ni. Sebab kadang-kadang kita bila gunakan garam ni kita ambil sudu lain berapa cedok ke apa kan. Yang ni tak. Yang ni dah disediakan. Maksudnya boleh gunakan sudu ni kalau kita nak masak. Kita nak masak ke boleh, tak ada masalah. Kita ambil je sudu yang kat dia, boleh pakai kat sini. Okey? So ini yang untuk masak punya. Sebab tu dia kat sini dia punya berat dia 200 gram. 200 gram kat sini berat dia. 200 gram untuk satu botol ni lah. Tapi kalau biasanya kalau macam saya sendiri pakai ke apa, dia ikut pada orang tu punya macam mana. Sebab setiap orang ni dia suka makanan tu berbeza rasa. Maksudnya ada yang nak masin, ada jenis yang suka masin, ada jenis yang tak suka sangat masin. Ikutlah. Jadi cara penggunaan sama lah macam garam biasa. Kita letakkan lepas kalau macam kita buat masak yang jenis air ke apa kan. Jenis air kita matikan api dulu, baru kita masukkan. Tapi kalau jenis goreng ke apa, sebelum kita nak goreng tu kita lumur dulu dengan garam. Dia punya petua dia lah. Sebab garam ni sebenarnya kalau kita masukkan masa kita tengah masak, masa api tu tengah membara ya, tengah hidup, dia punya anak saya sedang menyanyi, saya minta maaf ya. Okey, tapi tak apa. Kita teruskan. Okey. Garam ni kalau kita masak, masa tu kita tengah masak, api tengah hidup. Lepas tu kita letak garam. Sebenarnya dia akan menyebabkan rasa garam tu makin lama makin kurang. Dia akan rasa makanan tu tak masin. Sebab rasa masin tu dia akan pergi ke makanan tadi tu, dia macam terhydrate. Macam keluar macam tu lah. Jadi kita akan rasa macam tambah lagi garam, nak tambah lagi garam. Sebab tu kalau ikut kepada sunnah Nabi pun apa semua, kalau boleh matikan dulu api baru letak garam. Okey, itu petua dia lah. Okey. So ini adalah yang jenis masak punya. Okey. So yang masak ni senang, simple. Kita nak masak apa-apa letak je garam. Lagi satu dia halus tau. Dia tak macam apa orang kata garam yang apa yang biasa tu. Garam biasa tu dia macam ada kasar-kasar sikit. Yang ni dia memang halus. Memang halus kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Nampaklah kot. Andaian kalau nak nampak lagi jelas, boleh beli satu lah, cari lah. Boleh ambil satu, tengok depan-depan lagi nampak jelas. Okey, tapi ini yang saya daripada video ni nampak macam ni lah kan. Okey, daripada live ni. Okey. So ini garam masak. Okey, now. Ini yang lama, ini yang baru. Okey. So kita dah review yang masak punya. Sekarang kita tengok yang minum punya. Okey. Yang masak tu untuk masak. Yang minum ni, okey, apa beza dia kan? Beza dia punya sebab garam buluh kalau pernah tengok saya punya cara pembuatan dia sebelum ni yang saya pernah cerita, dia sebenarnya okey, yang ni dibakar dengan buluh tu. Dibakar selama 10 jam. Kalau yang ni dia 10 jam setiap kali bakaran, tapi yang ni 9 kali. Maksudnya 10 jam satu kali. So kalau 9 kali 90 jam. Kalau yang ni berapa kali? Ni pun sama. Kalau yang ni berapa kali?
Ini 6 kali. Yang masak ni 6 kali. Kalau yang minum ni 9 kali. Dia punya bakaran tu, setiap satu kali bakaran 10 jam. Tu berapa lama dia lah. Okey. Jadi tu perbezaan dia. Jadi kat sini kita boleh tengok. Okey, ini yang untuk minum Yang tadi tu untuk masak. Okey, yang untuk minum ni yang lama bentuk macam ni. Nampak? Okey, bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Okey, ni yang lama punya. Okey. So yang lama punya ni kalau tengok dalam dia, yang ni dah habis dah. Ni dah habis. Sekejap saya tengok ada tak paket. Ada. Yang dalam dia isi dia macam ni. Dia susun-susun macam ni sebanyak ada 40 paket dalam ni. Dan kat atas ni pun dia ada lukis dari mana garam buluh ni datang. Dia tunjukkan sekali lah apa orang kata cara-cara pembuatan garam buluh tu. Dia tunjuk kat atas ni, siap ada gambar apa semualah. So boleh nampak kat sini ni daripada laut mana. Lepas tu dia ambil buluh yang berusia 3 tahun, ditutup dengan tanah liat, lepas tu dibakar selama berapa jam dan terhasillah garam buluh tadi. Itu proses dia. Nampak tak? Dia ada set tulis kat sini. Ni yang lama punya. Jadi kalau yang ni dia akan letak kat dalam ni sebanyak 40 paket. Okey, tapi yang ni sekarang dah tak ada lah sebab dia orang dari packaging yang baru. Okey, so sebab tu saya nak try yang baru ni. Okey. Alright, so yang baru yang ni. Ni yang baru. Ni yang baru. Yang baru ni dia ada 2 jenis tau. Dia ada 2 jenis. Satu yang 20, satu lagi yang 40. Dia ada tulis kat sini. Ni 40. Boleh nampak? Nampak tak? 40. Nampak kot. Okey. Yang ni 20. Dia 20. Dekat sini pun dia ada tulis expired date. Expired date yang ni kat belakang ni pun ada tulis expired date. Siap ada barcode apa semualah. So kat sini boleh kita boleh check, tak ada masalah. Okey. Jadi kat sini dia ada tambahan nak compare dengan yang lama punya sebab sekarang kerajaan Malaysia dia wajibkan setiap garam yang ada dekat dalam Malaysia ni kena ada iodin. Sebab kita kurang makan iodin. Jadi yang lama punya tak ada tambahan iodin. Yang ni ada tambahan mineral iodin. Kat sini dia ada tulis iodin kat sini. Okey, tu ada tambahan kat situ. Okey, jadi sekarang kita nak buka, nak tengok dalam. Ni tak buka lagi tau. Masih lagi dalam plastik dia. Mari kita try buka. Kita buka belakang ni. Okey. Kita ambil yang 20 paket punya Yang ni 40. 40, yang ni 20. Kita tengok isi dalam dia. Okey. Alright. So dia punya bentuk dia yang macam tadi ni, dia buka macam ni. Okey, yang ni dia buka kat hujung ni. Dia bentuk dia macam ni. Lagi jimat space. Lagi jimat space nak compare ni. Yang ni besar ni tadi. Yang ni besar ni. Beza tak? Terbalik. Ni beza tak? Berapa beza tu? Dia punya perbezaan tu. Yang ni yang 40 punya. Yang ni yang 20 punya. So nampak kat situ perbezaan dia. Okay. Okay, now sekarang ni dalam ni dia ada 20. So kita ambil satu. Comel. Dah ambil satu ni. Okay, yang ni tadi dalam dia. Yang ni. Okay, so yang ni yang lama punya tau. Bentuk 4 segi. Yang ni yang baru. Yang baru nampak lagi menarik lah. Nampak lagi menarik kat situ. Okey, ni yang lama punya. Yang lama punya jenis 4 segi macam ni. Yang baru dia lagi kecil, lagi comel, lagi tempat dia macam ni je. Okey, so kita boleh senang bawa ke mana-mana. Okey, nampak comel je. Nak compare dengan yang lama. Okey, alright. So, sekarang kita nak rasa pula. Sebab nak buat mukbang tak boleh. Jadi kita minum garam buluh. Okey, saya kalau saya minum garam buluh ni sebenarnya saya akan ada 2 cawan tau. Kenapa? Sebab nak makan garam. Garam rasanya apa? Bukan manis tapi rasa masin. Jadi kalau saya punya cara, sebab ada je macam-macam je cara boleh guna. Boleh letak dalam air asam boy ke, nak sedap kan. Tapi dengan saya punya cara, saya akan gunakan air biasa, air masak.
Tapi saya biasa akan letak 2 cawan. Okey, tapi tak apa hari ni sebab dia kata garam ni dia punya rasa dia tak adalah macam teruk macam hari tu ke apa. Sebab bukanlah teruk, maksudnya sebab garam ni sebenarnya dia ada rasa masin satu lagi dia ada rasa, dia ada macam ada bau sikit. Tapi bau tu adalah bau macam bau telur macam tu. Dan kalau orang tu dalam badan dia memang banyak sangat asid toksik, dia punya bau dia kuat sangat. Tapi kalau orang tu dalam badan dia asid toksik tu tak adalah banyak sangat, bau dia kurang lah. Dia depends, tengok pada orang tu punya badan. Okey. So sekarang ni saya ambil cawan lah. Kita nak try kan? Kita nak try. Ambil cawan dah, ada cawan dah. Okey, sekarang kita ambil dekat sini dia ada. Boleh buka macam tu je. Okey. Kita masuk sini. Wah. Dia sebenarnya satu paket ni dalam 200 ml macam tu dia suruh. Tapi saya letak dalam cawan ni je lah. Lebih kurang lah. Okey. Dan sekarang kita tuang air. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita godak dulu sampai dah hancur. Sampai dah hancur Macam main apa pula nak hancur-hancur. Dia sebenarnya bukan hancur, tapi biar dia sebati. Sebati kita gaul dulu. Gaul Kacau. Patutnya ke apa orang kata arah jam tu, kita lawan arah jam. Lawan arah jam. Itu yang terbaik. Okey, saya sebab itu kira apa orang cakap macam boleh kata sunnah jugalah. Lawan arah jam. Okey. Alright. Sikit. Sekarang kita nak rasa. Sebab kalau dari segi bau, bau dia tak macam yang lama punya. Yang lama punya bau dia kuat. Okey, yang ni tak berapa kuat sangat. Okey, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia tak macam yang lama. Okey, saya boleh minum tanpa air tambahan. Okey, menarik. Cumanya sebab saya buat dalam cawan kan, dari segi masin tu memang masin lah. Sebab ialah garam kan. Kalau garam tak masin, kalau kita masak tapi garam tak masin, macam mana pula nak masak kan? Betul tak? Tapi dari segi dia punya masin tu memang masin lah. Cumanya kalau kita tambah air lebih sikit, kalau macam ni saya tambah air sikit lah. Sebab sebelum ni saya tak boleh minum macam ni, saya memang kena ada cawan satu lagi. Yang ni satu cawan je. Okey, betul, memang dia punya bau dia kurang sikit. Bau yang apa orang cakap, bau macam bau telur tu. Sebab ada orang kadang tak boleh nak minum sebab ada bau telur. Jadi sebelum ni apa yang saya buat, saya ambil limau. Macam limau, apa orang kata, limau nipis. Limau nipis tu saya potong separuh. Lepas tu saya ambil separuh tu, saya perah, masukkan dalam cawan ni, saya minum. Jadi dia boleh hilangkan bau macam bau telur tu. Tapi yang ni tak perlu. Tak perlu nak letak tu sebab bau dia bagi saya tak kuat. Untuk sekarang ni alhamdulillah. Okey. Sekarang senang sikit nak minum. Okey, so kita teruskan minum. Sedap masin. Ni kalau letak apa orang cakap asam boy tu memang sedap. Kat rumah tak ada asam boy pula. Tak apa. Kita minum je. Dia sebenarnya yang paling baik apa orang cakap, air yang suam-suam macam tu. Tapi jangan panas sangat. Dan air masak macam tu lah. Itu terbaik lah. Tapi kalau dah tak boleh sangat nak masuk, tak kisah, dia boleh je masuk asalkan kita buat dia masuk dalam badan. Tapi yang ni okey, nampak okey. Nampak okey dan boleh diminum. Boleh. Saya boleh minum. Saya tak sangka saya boleh minum tanpa air biasa.
Alhamdulillah, habis. Serius lah. Habis. Sebelum ni kalau saya nak minum, memang saya cakap jujur je lah. Sebelum ni kalau saya nak minum, memang saya perlukan masa yang agak lama. Dan saya perlukan air tambahan satu lagi cawan. Tapi yang ni okey. Itu sangat menarik. Perkara kira garam buluh ni memang upgrade sikit. Dan dia punya bau pun dah tak kuat. Boleh katakan tak ada sangat bau dia. Yang ada cuma rasa masin tu tadi. Dan rasa masin tu tadi dia depends. Kalau kita letak air dekat cawan yang besar sikit, kurang lah rasa masin ni. Kalau macam cawan macam ni, adalah dia punya rasa tu kuat sikit. Tapi kita tambah je lah air lepas kita minum separuh macam tu. Tapi walaupun saya minum tadi awal-awal tu tadi rasa masin, tapi masih boleh ditelan. Dia tak ada rasa macam nak terkeluar balik ke apa. Sebab kalau macam hari tu saya punya abang ipar dia ada gout. Dia ada gout. Orang yang ada gout ni dalam badan dia memang asid toksik tinggi. Asid toksik tinggi ni memang ada, dia punya bau tu akan jadi kuat lah. Dia memang minum pun dia minum separuh je sebab dia tak mampu nak minum. Tapi kalau yang ni saya rasa kalau bagi kat dia mesti dia boleh minum sebab bau dia memang tak ada. Ada sikit lah kalau ada pun. Dan saya pun sendiri boleh minum macam tu je, tak payah pakai cawan lain. Okay. Saya rasa itu yang menarik untuk produk yang terbaru ni. Dia punya repackaging yang baru ni. Dia punya bau pun kurang dan lagi orang kata senang diminum. Dan lagi comel, lagi kecil. Boleh bawa ke mana-mana. Nak bawa dia punya kotak pun boleh. Sebab dulu kalau nak bawa kotak dia agak besar sangat. Agak besar. Tapi sekarang nak masuk dalam beg pun boleh. Kecil je. Okay. So saya rasa tu je daripada saya. Okay. Ada persoalan ke? Kalau macam anda kat luar sana nak tahu pasal garam buluh ni ke apa ke, boleh je contact saya. Tak ada masalah. Saya punya phone number ada dekat dalam page saya. Kat situ boleh je contact, boleh je message, tak ada masalah, boleh. Kalau nak PM dekat sini pun boleh, nak tanya, bukanlah PM, komen lah. Komen dekat sini pun boleh juga. Kalau nak tanya saya boleh reply balik ke apalah. Tak ada masalah. Sebab bagi saya apa yang saya sampaikan ni ada kebaikannya untuk orang kat luar sana. Kalau yang mana tertanya-tanya macam mana produk ni, rasa dia ke apa, macam mana nak guna ke, ataupun anda memang dah ada masalah sakit, bila masa nak guna ke. Sebab setiap orang kalau ada masalah penyakit tu kadang-kadang dia berbeza-beza sikit waktu dia. Kena tengok juga kalau macam kita makan ubat ke apa kan, dia ada beza dalam sejam ataupun 2 jam ke, dia boleh perlu dijarakkan macam tu. Sebab dia tak boleh gabung. Dia dah adalah dia punya cara pemakanan dia, cara nak minum dia. Jadi kalau macam siapa-siapa anda kat luar sana memang dah ada sakit ke apa, nak cuba ikhtiar ke apa, boleh gunakan yang jenis minum ni. Sebab ramai dah guna, macam saya sendiri pun guna, memang orang kata dia membantulah kat situ. Dia membantu kat situ ikut kepada masalah apa yang anda hadapi. Okey. Jadi kalau cara nak minum saya dah tunjuk, dan saya rasa anda pun boleh minum sekarang. Bagi siapa-siapa yang rasa alah sebelum ni rasa nak minum garam buluh tapi tak boleh nak masuk, sekarang dah boleh dah. Alhamdulillah, saya sendiri dah try. Okey, so anda mesti kena cuba. Okey, so sekarang saya rasa tu je daripada saya. Saya harap apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan kalau anda rasa apa yang saya sampaikan ni pun bermanfaat, boleh share-sharekan link ni, boleh share-sharekan saya punya live ni, mana tahu orang kat luar sana memerlukan. Okey, so itu sahaja daripada saya hari ni. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan ke apa. Kalau ada manfaatnya saya sedekahkan untuk mak ayah saya. Dan kita jumpa lagi hari esok pukul 9 malam macam biasa. Okey, Assalamualaikum.